Kalau kita ingat balik, kita masih lagi berada pada penghujung bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap tindak tanduk ibadah kita. Dan hadis yang kita baca pada bulan lepas, hadis yang ke-13, merupakan hadis yang terakhir daripada bab yang pertama. Cuma hadis ini belum habis lagi. Kita hari itu baru selesai 1/3 daripada hadis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a atau kama qala. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan, ruang, peluang yang ada ini untuk kita sama-sama saling ingat mengingat, kerana ingat mengingat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kalau kita ingat balik, kita masih lagi berada pada penghujung bab yang pertama, iaitu bab yang membicarakan tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap tindak tanduk ibadah kita. Dan hadis yang kita baca pada bulan lepas, hadis yang ke-13, merupakan hadis yang terakhir daripada bab yang pertama. Cuma hadis ini belum habis lagi. Kita hari itu baru selesai 1/3 daripada hadis tersebut. Kalau kita ingat balik, tuan-tuan, hadis itu berkaitan dengan tawassul dengan doa. Tawassul itu apa? Kita dah terangkan panjang lebar berkaitan dengan maknanya. Itu pada bulan-bulan yang lepas. Jadi pada malam ini saya nak masuk sedikit secara ringkas supaya kita ada kesinambungan apa yang saya bacakan pada malam ini, sebab dia bersambung dengan bulan lepas. Kalau saya baca saja terus pada apa yang kita berhenti hari itu, confirm ramai yang tak faham sebab dah sebulan. Apatah lagi mungkin bulan lepas orang itu tak datang. Tiba-tiba malam ini dia duduk, dia kata ustaz ni cerita apa tak faham. Jadi supaya kita faham semua, saya ulang balik daripada pertama cuma secara ringkas. Jadi hadis ini hadis berkaitan dengan tawassul, iaitu doa yang mana kita meletakkan sesuatu itu di tengah-tengah doa kita. Dan kita tetap berdoa kepada Allah. Dan tawassul ini ada beberapa jenis. Ada tawassul dengan Asma'ul Husna, tawassul dengan nama-nama Allah yang indah, seperti mana Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah sebut dalam Al-Quran, bagi Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik. Dalam hadis lain Nabi kata Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk syurga. Ada. Jadi sama juga dalam Al-Quran Allah kata walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang indah, nama-nama yang cantik. Fad'uuhu biha. Maka hendaklah kamu berdoa dengannya. Maknanya bila kita nak doa kita mustajab, maka perbanyakkan memuji Allah dengan nama-namanya. Contoh kita nak dimurahkan rezeki, kita baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Wahai yang maha pemberi rezeki. Rizki irzik ni, rizkikanlah aku. Maknanya kita memuji nama Allah tadi sebelum kita memohon sesuatu perkara. Seterusnya ialah tawassul dengan doa orang yang soleh, yang masih hidup bersama kita. Kita jumpa dia
kita kata haji, ustaz, tuan guru minta doa tuan guru, boleh tuan-tuan. Apatah lagi hari ni kawan kita ramai pergi haji. Mesej dia, Ji doakan anak, Ji doakan saya supaya dipermudahkan urusan saya esok hari sekian-sekian. Jadi mereka ini berada di tempat-tempat yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Jadi doa mereka ini sangat-sangat mustajab. Baik. Seterusnya ialah ni, hadis yang kita baca ini Nabi bercerita. Nabi menceritakan kepada kita itu ada 3 orang masa Bani Israel yang mana mereka ni terperangkap dalam sebuah gua. Mereka balik kerja ataupun nak pergi kerja. Tengok-tengok langit, gelap gelita ni macam nak ribut ni. Akhir sekali mereka cari tempat yang selamat untuk berteduh. Lalu nampaklah gua tuan-tuan. Dulu hotel tak ada, homestay pun tak ada masa tu. Jadi yang tempat yang paling selamat masa tu ialah gua lah. Selamat daripada hujan. Jadi mereka nampak gua tadi, mereka masuk. Duduk dalam tu, berteduh kat situ. Sementara menunggu hujan berhenti. Tiba-tiba hujan lebat sangat. Hujan lebat-lebat pak. Jadi batu bata yang duduk atas puncak gunung tadi runtuh. Golek-golek Nabi sebut min sakhratin, iaitu sakhrah tu batu besar. Lalu batu tadi menutupi pintu gua yang mereka masuk. Jadi mereka terperangkap dalam gua tadi. Tolak dengan 3 tenaga lelaki tadi, bukan kata nak boleh terbuka, gerak pun tak gerak, nak kata besarnya batu yang menutupi pintu gua tadi. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka rasa nak berputus asa. Habislah kita. Dah tolak, dah buat macam-macam, tak gerak sikit pun. Jadi yang mereka nampak mati je lah. Tunggu mati. Bekalan makanan tak ada, apa pun tak ada, nak cari apa? Dah terperangkap. Akhir sekali ada di kalangan mereka ini memberi satu cadangan. Dia kata kita ni buat macam-macam dah, tak berjaya juga. Satu lagi cara yang terakhir untuk kita, iaitu kita berdoa kepada Allah. Bukan kata tak berdoa, sebelum ni dah berdoa. Cuma kali ni kita doa yang paling mustajab. Doa emergency ketika kecemasan. Ada cara dia. Itu dia panggil tawassul. Doa biasa ni biasa. Tawassul ni doa semasa kita kecemasan. Baik. Iaitu antad'ullaha bisalihin a'malikum. Kamu berdoa, kita berdoa dengan amalan soleh yang pernah kita buat sebelum ni. Jadi masing-masing doa. Cari satu amalan yang hari itu kita buat penuh dengan keikhlasan mencari redha Allah. Cari satu amalan itu kita sebut dalam doanya. Lalu lelaki pertama pun berdoa. Allahumma kana li abawani. Okey, dia doa, ya Allah. Dalam doanya, dulu aku pernah ada memiliki 2 orang tua. Maksudnya ibu bapa aku yang sangat tua. Aku berbakti kepada mereka seperti mana kamu suruh. Antara baktian aku ialah setiap kali aku balik dari kerja, aku akan mendahului mereka. Maknanya kalau dia ada makanan, dia ada gaji, dia ada apa-apa saja, dia akan bagi mak ayah dia dulu. Kalau mak ayah dia tak sentuh, orang lain pun tak boleh sentuh. Setiap hari dia bawa susu naik ke rumah. Suatu hari dia lambat, agak lewat sikit balik pada kerja, sampai rumah pun dah gelap. Bawa susu macam biasa, bawa makanan macam biasa bagi mak ayah. Sampai-sampai kat mak ayah, Allah, mak ayah dah tidur lena dah. Dalam waktu yang sama, anak dia datang merangkak-rangkak. Kanak-kanak kecil, baby kecil. Papa, bagilah adik-adik lapar satu hari dah. Apa dia Nabi sebut? Ni, dia tadagawna inda qadamai. Dia menangis, merangkak-rangkak kat bawah kaki itu, papa, menangis menangis lapar budak. Ni anaknya sendiri. Dia kata takkan aku bagi, kecuali mak ayah dia dulu yang merasainya, yang merasmikannya dulu. Kalau itulah dia panggil alasan dia, kalau itulah prinsip dia, boleh saja dipanggil mak, ayah bangun, minum susu. Ni anak kecil lapar ni. Dia tak panggil tuan-tuan. Dalam hadis ni disebut faqarih tu. Dan ketika itu aku tak suka mengejutkan mereka. Aku tak suka melihat mereka tidur ni dikejutkan dengan perbuatan aku ini. Kalau boleh mereka bangun sendiri. Duduk macam tu lah tuan-tuan. Dia sendiri tak makan lagi ni. Anak dia dah tertidur dah. Lapar sangat menangis. Ayah tak bagi. Isteri lah lagi lah. Akhir sekali sampai hatta barikal fajar. Sehingga nak dekat subuh tu baru mak ayah dia bangun sendiri. Sampai-sampai bagi mak bangun minum, alhamdulillah. Barulah dia panggil mak ayah, anak dia dan bini dia semua sekali.
Dan dia berdoa, ya Allah, sekiranya perbuatan aku ini mendapat keredaan-Mu, ya Allah, permudahkanlah kami, bebaskanlah kami daripada gua ini, batu besar ini. Tiba-tiba batu tadi yang ditolak tadi tak bergerak, tiba-tiba lepas didoa bergerak dengan sendiri. Tak, terbuka, nampaklah lubang cahaya tadi. Tapi mereka masih lagi belum dapat keluar daripada gua tadi. Itu doa yang pertama yang kita dah baca bulan lepas. Baik, kita sambung doa lelaki yang kedua. Dalam hadis ini Nabi sebut qala al-akhar, iaitu lelaki yang kedua. Allahumma innahu kanat libna Allah Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabba an-nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sana min as-sinina faja'atni fa'ataituha 20 ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب إلى الناس وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. Lelaki ni yang kedua berdoa juga. Tadi lelaki pertama dah selesai. Lelaki ni pun ada satu amalan yang dia buat hari itu betul-betul kerana Allah, bukan kerana benda lain. Sebab itu Imam An-Nawawi letakkan dalam bab ikhlas. Lelaki kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki saudara sepupu, iaitu anak saudara yang cantik, yang sangat cantik. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat lain, saya mencintainya seperti cinta seorang lelaki kepada wanita yang sangat luar biasa. Maka saya menginginkan apa yang ada pada dirinya. Namun ternyata dia menolak. Hingga ketika dihimpit kesusahan, dia datang kepada saya pun memberinya 120 wang dinar. Dengan syarat dia mahu menyerahkan dirinya untukku. Dan dia terpaksa bersetuju dengan syarat itu. Hingga tatkala saya telah menguasainya. Dalam satu riwayat lain, tatkala saya duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka saya pergi meninggalkannya. Padahal dia adalah manusia yang paling aku cintai. Dan saya pun memberikan emas yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, jika saya melakukan itu semua demi mencari redha-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Baik. Lelaki kedua pun berdoa, tuan-tuan. Sama juga. Allahumma innahu kanat libnatun ammi. Dicerita, ya Allah, dulu aku ada sepupu aku, anak pakcik dia, anak pakcik dia, sepupu dia lah, perempuan. Sepupu dia yang sangat cantik. Bila cantik ni maknanya sepupu dia ni jatuh cinta dengan dia. Lelaki ni jatuh cinta sungguh. Kanat ahabban nas ilayya, disebut lagi, yang mana inilah manusia insan yang paling aku cintai. Tuan-tuan, lelaki ni dia dah cinta seseorang perempuan, dia boleh jadi gila. Sebab itu lelaki boleh jadi hilang akal apabila digoda oleh wanita cantik. Ni pula sepupu dia yang jatuh cinta pada dia. Baik. Dalam riwayat lain, kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Dalam satu riwayat lain disebut dalam hadis tersebut, aku mencintainya lebih daripada seorang suami mencintai isteri. Nak kata lelaki ni nak sungguh-sungguh pada wanita tadi. Fa'aradtuha ala nafsiha. Dan lelaki ini, dia nak perempuan tadi, dia nak bersama lah, nak tidur bersama. Lalu perempuan famtana'at minni, dia pun tak nak. Dia enggan, dia tak nak. Lelaki ni nak berzina dengan perempuan tadi, dia tak nak. Hatta alammat biha sanatu minas sinin. Tiba-tiba suatu hari, dah lama sangat, bertahun-tahun kemudian, keluarga perempuan ini ditimpa masalah, musibah. Mungkin bankrupt, mungkin ayah dia sakit tenat, mak ayah dia memerlukan harta. Hatta alammat biha sanatu minas sinin. Lalu bila dah ditimpa macam tadi, perempuan tadi pun datang mencari pertolongan daripada sepupunya tadi. Faja'at ni, lalu dia datang jumpa aku, wahai abang sepupu, saya nak datang ni, nak minta bantuan tolong. Ayah saya, mak saya teruk sekarang ni, bisnes kami lingkup habis. Sekarang saya contohlah, tuan-tuan. Jadi lelaki ni, inilah peluang dia, tuan-tuan. Peluang dia, ambil kesempatan.
Lalu lelaki ni kata, aku boleh tolong kau, tak ada masalah. Fa'ataituha 20 wa mi'atid dinar. Lalu dia bagi 120 dinar. Tuan-tuan, 120 dinar ni bukan sikit. Kalau kita kira hari ni pun tuan, dinar ni wang emas. Emas. Maknanya ratus ribu juga ni. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Kalau 120 ringgit cukup tuan-tuan. Zaman Jepun dulu tuan-tuan. Boleh beli macam-macam. Dulu nasi lemak berapa sen ya? 5 sen ke tak? Macam-macam ada tuan-tuan. Hari ni nasi lemak RM1. Telur ayam pun tak ada tuan-tuan. Nak cerita. Jadi tuan-tuan ni 120 dinar ni tuan-tuan bukan sikit. Ratusan ribu ni. Sebab duit emas. Baik. Dia bagi. Tapi dengan syarat. Anak lelaki ni kata, syarat aku boleh tolong kau, tak ada masalah. Ni duit dia. Ni emas. Ala antu khalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Dengan syarat kamu menyerah tubuh kamu pada aku. Tak. Perempuan ni tahu dah apa yang dikehendaki oleh sepupunya tadi. Jadi tuan-tuan dia terpaksa nak buat macam mana tu. Mak ayah tengah sakit tenat, memerlukan bantuan dan sebagainya. Memerlukan makanan dan sebagainya. Ini tak ada cara lain dah. Lelaki tadi pun bagi syarat. Kalau kamu nak beres, tak ada masalah. Kamu setuju. Jadi perempuan tadi terpaksa setujulah. Akhir sekali tuan-tuan, dia pun setuju, dia bagi. Hatta idza qadartu 'alaiha. Lalu dia boleh buat apa saja. Dah bagi perempuan tu dah setuju. Lalu dia bawa perempuan nak buat perkara yang tidak elok. Lalu dia kata lelaki ni dalam hadis ni disebut, aku berkuasa buat apa saja. Sebab dia dah setuju. Dia tak berani nak kata no lagi dah. Sebab duit dia dah ambil, dia dah setuju. Dalam riwayat lain dia kata falamma qa'adtu baini rijlaiha. Tatkala aku berada di antara dua kakinya. Maknanya dia boleh buat apa saja. Kalau tiba-tiba perempuan tadi keluar daripada mulutnya, ittaqillah. Wahai saudara sepupuku, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan buat macam ni. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Jangan kamu mencabut cincin kecuali dengan haknya. Maknanya ini Nabi menggunakan bahasa yang halus. Nak kata jangan kamu buat macam ni. Zina itu haram. Kalau kamu betul-betul nak aku, kamu datang jumpa mak ayah aku, menghilang. Kita kahwin, tak ada masalah. Dia dengar perkataan Allah tadi dalam Quran, dia rasa ni dah dapat dah apa yang dihajati selama ini. Akhir sekali, lelaki tadi bila dengar perempuan tadi sebut nama Allah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan buat macam ni. Fansaraftu, lalu lelaki ni kata, aku pun berpaling daripada perempuan yang aku cinta ini. Aku berpaling tu, tak sempat nak sentuh apa lagi. Wahia ahabbun nasi ilayya. Lalu dia kata lagi, aku berpaling pada dia, malah aku masih lagi mencintai dia, dan orang yang paling aku sayang dan cinta ni. Tapi kenapa dia berpaling? Kerana dia takutkan akan Allah. Baik. Wa taraktu dhahabal ladzi a'taituha. Yang keduanya, dia juga tidak ambil balik pun harta yang dia bagi tadi. Itu 120 dinar tadi. Boleh saja sebab perempuan ni tak sentuh lagi, ambil baliklah. Ataupun separuh lah. Kita syarat kita terbatal lah, tak kira lah. Ataupun dia boleh ambil 1/3 balik ke? Tak, lelaki ni tinggalkan terus. Memang dia nak bantu perempuan tadi. Cuma nafsunya tadi datang ni sebab mungkin syaitan kan. Bila dengar perkataan Allah, dia pun tinggal kerana Allah. Bukan kerana apa, bukan. Lalu tuan-tuan dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhih. Ya Allah, seandainya aku buat demikian itu mencari redha-Mu, dan kamu redha dengan perbuatan aku, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi. Maka bebaskanlah kami daripada apa yang menimpa kami ini, ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, batu tadi yang terbuka sikit tadi tuan-tuan, fanfarajatis sakhrah. Tiba-tiba bergerak lagi, tak terbuka lagi makin luas. Masya-Allah. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Dan mereka masih lagi belum mampu keluar daripada gua tadi. Sebab apa? Sebab ada seorang lagi belum doa. Jadi nak cerita bahawa doa lelaki yang kedua ini pun Masya Allah sangat mustajab. Mustajab tak mustajabnya selepas dia berdoa, terus pintu gua tadi terbuka dengan sendirinya. Ini nak cerita bahawa doa orang lelaki tadi sangat-sangat mustajab. Jadi kesimpulan daripada lelaki kedua ini tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah yang pertama sekali, perempuan cantik menjadi tarikan kepada lelaki. Sebab itu kecantikan wanita ini dipanggil sangat subjektif.
Jangan risau kaum wanita. Jangan kata, ustaz, saya tak cantik lah ustaz, saya tak apalah. Orang tepi jalan pun nak saya jadikan saya isteri, saya sanggup terima. Jangan. Ni masa saya mengajar kat universiti dulu, ada budak-budak kita ni dirisau sangat tak dapat jodoh. Sebab dah nak masuk universiti, nak habis dah, masih lagi belum ada boyfriend. Jadi apa yang mereka buat? Jumpa lelaki tepi jalan pun tuan-tuan, datang mengorak dia, dia pun bagi nombor telefon. Akhir sekali, baru kenal 2 hari, kahwin tuan-tuan. Dapati rupanya suaminya penagih dadah. Suaminya ialah tak ada kerja apa tuan-tuan ni. Baru nak menyesal. Sebab apa? Hari itu, dipanggil terdesak sangat. Jangan. Sebab apa? Sebab saya tak cantik ustaz. Jangan. Perempuan itu cantiknya sangat subjektif. Ada lelaki suka macam ni, ada lelaki tak suka macam tu. Macam saya pernah cerita lah tuan-tuan, kawan saya dekat negara Arab dulu. Universiti kita orang ni tuan-tuan, dia ada 158 negara. Jadi Afrika semua ada. Gambia, Nigeria, Sudan Utara, Sudan apa tuan-tuan. Sudan ni antara Afrika yang paling gelap tuan-tuan. Kalau Afrika Nigeria, Afrika Gambia, Afrika geng Afrika ni tuan-tuan, dia gelap juga, dia hitam juga. Tapi yang paling gelap, dia panggil gelap metalik tuan-tuan, Sudan. Gelap metalik tuan-tuan, memang kalau dia hitam sungguh tuan-tuan. Yang kita nampak daripada jauh tu, nampak kalau dia senyum, nampak gigi dengan mata tuan-tuan. Kalau dia pakai baju jubah hitam, kita nampak jubah tu bergerak tuan-tuan. Orangnya tak nampak. Itu berlaku. Jadi tuan-tuan, kawan saya daripada Allahumma saya tak ingat, tapi saya pernah sebut dalam satu kuliah saya dulu. Kami cuti 3 bulan. Jadi balik ni, dia suruh balik lah 3 bulan. Lepas 3 bulan datang balik ke universiti. Jadi lepas cuti kami datang balik lah, masuk universiti. Jumpa kawan saya satu kuliah dengan saya. Daripada Afrika, saya tak ingat daripada, bukan Gambia. Gambia tu kawan saya, bukan Nigeria. Ada satu lagi, Afrika. Dia kata, wallahi, Zizana, dia kata, demi Allah, tahun cuti ini kali ini paling menggembirakan aku. Saya kata, kenapa? Kamu kahwin ke? Lak. Dia kata, lak. Lepas tu, aku bertunang dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dia selalu puji tuan-tuan. Dia kata tunang dia cantik. Paling cantik di bumi ini tunang dia seorang je. Hebat tuan-tuan. Kita sebutlah nama-nama pelakon yang kata hebat, yang tip-top semua. Dia kata, lak. Tak setanding dengan tunang aku. Cantik sungguh ni dalam hati kita. Kebetulan tuan-tuan, universiti kita ni semuanya lelaki. 20,000 orang semua lelaki. Perempuan seorang pun tak boleh masuk. Semua lelaki. Termasuk gambar perempuan pun tak boleh bawa masa tu. Memang syadid. Gambar perempuan tak boleh. Tak kira gambar perempuan itu mak kita ke makcik kita, adik-beradik, tak boleh. Kalau ada gambar perempuan didapati kita bawa, memang kita kena buang tuan-tuan. Sebab universiti ni ditaja oleh raja dia orang. Jadi memang ketat sangat. Jadi memang saya kata, cantik sungguh tu. Kita sebut pelakon Bollywood ke, Hollywood ke, semua tuan-tuan dia kata, alah tak setanding, dia kata. Cantik sungguh tu. Tak tahu kita nak gambarkan cantik macam mana tuan-tuan. Sebut pelakon yang paling cantik di dunia ni, dia kata tak setara dengan dia. Hebat ni. Akhir sekali kata, jangan risau. Aku ada bawa gambar dia datang. Dah. Saya kata, mana gambar dia? Gambar tunang kau. Tak boleh lah bawa datang dalam kuliah ni. Gambar dia ada dekat bilik aku. Dia tak bawa. Dia kata, malam ni jom pergi bilik aku. Aku nak tunjuk tunang aku yang paling cantik ni. Saya pun tuan-tuan lama tak sabar. Okey, pergilah tuan-tuan. Dia pun pergi ke arak kitab dia. Ambil tuan-tuan. Catatannya mana-mana. Sabar. Dia cari-cari rak kitab dia, ada dalam letak. Dia selit dalam kitab dia tuan-tuan. Macam orang-orang dulu lah tuan-tuan. Sebab toyol ni banyak sangat tuan-tuan, hilang duit, dia letak duit dalam Al-Quran. Tahu tak? Time nak cari duit, hilang tuan-tuan, tak tahu kat mana. Tahu tak? Lupa Quran mana satu. Jadi, kawan ni cari-cari, jumpa tuan-tuan. Saya kata, cantik. Dia kata, pak. Dia buka. Dia buka, ni. Ya Zakaria. Syuhha. Unzurha. Tengok. Saya pun. Baik. Ini tunang kau kata cantik tu. Yelah, cantik tak? Saya kata, Allah, mana ni nak tengok ni? Sebab gelap semua tuan-tuan. Gelap semua. Kita minat putih-putih sikit tak? Ni gelap semua. Yang nasib baiklah gambar tu tuan-tuan, dia pakai baju cerah sikit. Adalah gigi sikit, dia senyum tak? Lepas tu dia tanya saya, hal jamilah, dia kata, cantik tak tunang aku? Kita pun nak sebut pun, macam tak ikhlas tuan-tuan tak? Cantik ke tak? Dia desak kita, cantik ke tak? Kita kata, boleh lah. Tak?
Dalam hati kata, guana dia kata boleh cantik tuan-tuan. Paling cantik di dunia tuan-tuan. Allah. Lepas tu yang paling saya risau tuan-tuan, saya nak balik cepat-cepat. Sebab dia ada adik perempuan. Adik perempuan tuan-tuan. Adik perempuan dia selalu puji depan saya. Dia kata adik perempuan dia lebih cantik daripada tunang dia. Lepas tu dia kata, nak tak adik aku? Kau jadi adik ipar aku. Oh tuan-tuan, lari cepat saya tuan-tuan. Tak sempat nak minum syai dah. Dia ada buat syai. Oh tak apalah, aku ada hal lain. Cerita tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, dia tak suka yang putih. Dia suka yang gelak-gelak ni. Kita kata, Allah, patutlah Allah itu maha adil tuan-tuan. Maha adil. Sama juga tuan-tuan, kawan saya seorang ni paling kurus. Paling kurus. Paling kurus. Lelaki ni tuan-tuan, kalau kat universiti ni tuan-tuan, dia biasa kalau kumpul ramai-ramai, cerita pasal bakal isteri, ciri-ciri isteri macam mana, solehah, ramping, slim nak, putih. Tiba-tiba tuan-tuan tanya-tanya semua slim. Tiba-tiba kawan yang paling kurus ni dia kata, ciri-ciri wanita idaman aku menjadi isteri aku ialah yang paling besar sekali. Saya kata, dia ni buat lawak. Tapi itulah, setiap kali jumpa dia, itulah ciri-ciri wanita yang dia nak cari jadi isteri dia. Dia kata yang paling besar kat kampung tu aku tu lah aku minat. Orang lain semua yang paling slim tuan-tuan. Lepas kita habis belajar, dapat jemputan tuan-tuan daripada kad dia. Kita pun pergi lah tuan-tuan. Pergi masuk dewan. Kita tengok isteri dia macam mana nak. Lah memang ternyata tuan-tuan. Apa yang dia nak tu jumpa sungguh. Paling besar sekali dekat dewan tu isteri dia tuan-tuan. Dah lah duduk sebelah dia. Dia dah kurus tuan-tuan. Kami pun bagi salam dia. Sungguh mu ni. Lepas tu dia tanya, ni lah aku nak cari sungguh. Paling besar tuan-tuan. Kita ni kalau boleh nak cari slim-slim. Tapi bagi dia tuan-tuan yang paling cantik tuan-tuan ialah yang paling besar. Ni. Sebab itu saya kata perempuan cantik perempuan itu sangat subjektif. Jangan kita rasa akhir sekali itulah jumpa lelaki tepi jalan pun kita nak. Sebab itu kecantikan wanita ini tuan-tuan dia menjadi penarik kepada lelaki. Seperti mana yang disebut banyak hadis. Antara fitrah yang paling besar kepada lelaki tuan-tuan Nabi sebut banyak hadis. Antaranya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'alal rijal minan nisa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di." Nabi kata, aku tidak tinggalkan selepas daripadaku ini yang lebih berbahaya fitnahnya ke atas kaum lelaki daripada wanita. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kata, aku paling risau fitnah kepada lelaki selepas peninggalan aku nantilah. Fitnah yang paling besar kepada lelaki ialah an-nisa, iaitu wanita. Nak cerita tuan-tuan, fitnah ni pada lelaki. Pada lelaki ini ialah wanita. Sebab itu tuan-tuan, lelaki dia boleh hilang akal apabila digoda oleh wanita yang cantik yang dia minat. Dia sanggup tinggalkan isteri, sanggup tinggalkan anak-anaknya semata-mata kerana godaan wanita tak tahu mana datang. Kenapa? Inilah yang Nabi takutkan. Ma taraktu ba'di fitnatun adarra 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku risau, aku bimbang. Fitnah yang paling besar kepada lelaki ialah wanita selepas peninggalan aku ini. Tuan-tuan, dalam Al-Quran pun Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Surah Ali Imran ayat ke-14. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia suka kepada perkara-perkara yang diingini nafsunya, iaitu perempuan-perempuan. Nak cerita tuan-tuan, di antara perkara yang dihiaskan untuk kita di dunia ini tuan-tuan ialah yang sesuai dengan nafsunya ialah perempuan. Jadi nak kata bahawa perempuan ini Nabi sebut ialah fitnah yang paling besar kepada lelaki. Tetapi tuan-tuan, itu tidak bermakna perempuan itu jahat. Tidak tuan-tuan. Nanti kita bawa hadis yang mana Allah syariat ini memuji perempuan. Masya Allah. Sebab itu dalam Al-Quran tuan-tuan ada suratun Nisa. Ada nama surah Nisa. Itu surah perempuan. Wanita. Dan tak ada lagi tuan-tuan dalam Al-Quran ada surah Ar-Rijal. Surah lelaki tak ada tuan-tuan. Nak kata Masya Allah, ni hebatnya wanita. Cuma pertama tuan-tuan Nabi kata fitnah yang paling besar pada lelaki ialah fitnahnya ialah wanita. Sebab itu tuan-tuan pemimpin-pemimpin dunia dahulu mereka jatuh kerana wanita. Kerana wanita. Baik. Seperti mana tuan-tuan menurut Abdullah At-Talidi, dia kata menurut hadis yang tadi, maksudnya ialah fitnah yang paling bahaya yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah wanita. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini
apabila dilihat akan menimbulkan syahwat dan kaum lelaki mudah tergoda dengan mereka. Untuk itu fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar kerana pada dirinya semuanya fitnah. Seperti suaranya, rupa parasnya, pergerakannya dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, seluruh tubuh wanita ini adalah fitnah. Maknanya godaan kepada lelaki. Termasuk suaranya. Suara perempuan ni tuan-tuan dia banyak warsi. Warsi dengan suami dia lain. Warsi dengan lelaki lain. Dengan suami dia bukan main kasar lagi. Mu nak makan gapo dia tak? Contoh bahasa Kelantan tak? Tapi dengan lelaki lain. Abang nak makan apa? Tuan-tuan. Ni Tok Imam cabut serban tuan-tuan. Jangan main. Tak? Pergi kedai tuan-tuan tanya abang. Tok Imam ni tuan-tuan umur 70-an tuan-tuan. Nak? Pakai tongkat ke tak. Sampai kat kedai. Abang nak makan apa abang? Tuan-tuan. Ni menggigil tongkat tuan-tuan. Bayangkan. Nak? Kat muah biasa-biasa. Nak yang tanya pula umur 20-an je tak? Ini tuan-tuan ni. Suara wanita itu boleh menimbulkan fitnah. Sebab itu semasa saya belajar dulu, dalam kuliah tu ada lelaki ada perempuan masa kat Malaysia dulu. Saya selalu sebut, ni kaum wanita ini suara dengan lelaki lain kena jaga. Jangan suaranya dipanggil mat arid lisukun. Mat arid lisukun ditarik panjang. Tanya, daripada mana? Saya daripada Kajang. Tuan-tuan ditarik. Awak suka ke? Suka. Contoh nak mat arili sukun. Panjang sungguh tuan-tuan. Benda ni tak boleh tuan-tuan. Mengada-ngada dia panggil tak. Tapi dengan suami you silakanlah. Dengan mahram you tak apalah. Tapi kalau bukan mahram jangan. Sebab itu wanita ini sangat-sangat besar fitnah terhadap lelaki. Timbulnya fitnah. Sama juga pakaiannya tuan-tuan. Pakaiannya ni memang boleh menimbulkan fitnah. Pakai dan yang Nabi sebut antara golongan ahli syurga yang tak pernah aku lihat. Antaranya pakai ketat-ketat sendat. Dia ambil baju adik dia pakai tu. Nampak habis tu tak? Ini pun satu fitnah. Sebab itu semua itu adalah dipanggil fitnah kepada lelaki. Sebab itu juga Rasulullah SAW berpesan kepada kaum lelaki supaya berhati-hati ataupun menjauhkan diri mereka daripada melihat wanita yang bukan mahramnya. Sebab itu lelaki juga perlu jaga. Sebab itu Nabi kata lihat yang pertama itu dibenarkan, yang kedua no. Tetapi pertama itu dapat dibolehkan, jangan lama pula. Maknanya tersalah tengok, pandang balik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mata lelaki ini bila tengok perempuan tuan-tuan tengok lama, dia boleh mentafsirkan bermacam-macam pentafsiran. Saya teringat seorang doktor tuan-tuan mengajar saya. Dia kata sekiranya wanita ini memahami apa yang terdapat dalam pemikiran lelaki bila dia melihat wanita, nescaya wanita tidak akan berjalan di hadapan lelaki. Saat tu tuan-tuan dia boleh takwil macam-macam. Tahu tak? Ni seorang doktor, saya tak silap saya doktor ini mengajar tafsir saya. Dia kata kalaulah wanita itu mengerti apa yang terdapat dalam pemikiran lelaki, bila perempuan lalu depan dia, nescaya mereka tak akan lalu lagi. Sebab lelaki ni luar biasa mata dia. Sebab itu Nabi kata lelaki kena jaga pandangan. Jaga pandangan. Seterusnya tuan-tuan, Ibnu Hajar menghuraikan hadis tadi, itu dikata apa? Bahawa wanita adalah fitnah yang paling bahaya berbanding selain daripada mereka. Itu untuk lelaki. Untuk lelaki. Daripada satu sudut, wanita ini dia sangat bahaya. Seperti mana juga tuan-tuan dalam satu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim Nabi sebut, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat minan nisa fin nisa. Nabi kata berhati-hatilah dengan dunia. Takutlah kamu dengan dunia, berhati-hatilah kamu dengan dunia, dan juga berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Nabi dah pesan lagi tuan-tuan. Sebab itu ramai ulama merasa bimbang, takut-takut digoda oleh wanita tadi. Sebab itu tuan-tuan, ramai yang juga yang tertewas dengan godaan wanita. Dan hadis tuan-tuan bukan bermakna wanita itu jahat, jangan salah faham. Baik. Jadi sekarang saya bawa satu lagi hadis lain berkaitan dengan kemuliaan wanita. Nak cerita bahawa wanita ini mulia di sisi syarak. Di sisi syarak itu wanita itu mulia. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis lain, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya
mar'atu salihah. Hadis ini riwayat Muslim. Nabi kata dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita salihah. Tuan-tuan, Nabi memuji wanita. Tuan-tuan, dunia ini Nabi kata perhiasan. Perhiasan adalah benda yang orang suka. Kalau kita pergi rumah tuan-tuan, rumah tak ada perhiasan tuan-tuan, besarlah mana tuan-tuan, tak ada perhiasan, tak ada langsir, tak ada sofa, tak ada benda ni tuan-tuan, dia tidak akan jadi cantik. Contoh ni masjid ni tuan-tuan, besar cantik ni, tapi lampu tak ada, kipas tak ada, lampu semua, design semua tak ada tuan-tuan. Kapek pun tak ada, dia tidak akan menjadi cantik. Tapi mencantikkan masjid ni Masya Allah, dengan desainnya, dengan khot depannya, Masya Allah, ni dipanggil perhiasan. Sama juga tuan-tuan, dunia ini adalah perhiasan kepada bumi tadi. Itu manusia tadi. Nabi kata sebaik-baik perhiasan. Dunia ini tuan-tuan cantik tuan-tuan tak? Kalau kita pergi melancong tempat-tempat yang cantik, cantik tuan-tuan. Tapi yang paling indah tuan-tuan ialah wanita yang salihah. Sebab itu tuan-tuan, wanita salihah ini tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Dan Imam Al-Qurtubi menafsirkan makna wanita yang salihah tadi, apa dia? Iaitu wanita yang menggembirakan suaminya apabila dilihat. Jadi orang tanya, Ustaz, ciri-ciri wanita salihah tu macam mana? Sebab Nabi sebut lain dalam hadis lain, perempuan ni tuan-tuan nak masuk syurga senang sangat berbanding lelaki. Taat kepada suami, solat 5 waktu, puasa, jaga maruah dia, Masya Allah, dia meninggal dan masuk syurga senang. Jadi tuan-tuan, orang tanya wanita salihah tu macam mana? Menurut hadis tadi, Nabi kata sebaik-baik perhiasan dunia itu ialah wanita salihah. Imam Al-Qurtubi kata wanita salihah itu antara ciri-cirinya ialah iaitu dia menggembirakan suaminya apabila dilihat. Maknanya suaminya seronok tuan-tuan tengok wajahnya. Alah, bukan sebaliknya. Alah, ada orang kata saya takut nak balik rumah. Kenapa? Isteri saya menakutkan saya. Ada tuan-tuan. Ini masalah juga. Saya pernah jumpa kawan tuan-tuan. Dia baru kahwin sebulan. Sebulan ni maknanya masih lagi berbulan madu lah tuan-tuan. Nak. Ada satu kaedah, satu istilah Arab Mesir tuan-tuan. Dia kata kita nak bahagia tuan-tuan, dia ada beberapa perkara. Dia kata in kunta turidu sa'adah fil yaumil wahid. Kalau kamu nak bahagia satu hari, kita nak bahagia satu hari itu saja. Hendaklah kamu masak sedap-sedap lalu kamu menikmati hidangan tersebut. Nescaya kamu bahagia hari itu. Wa in kunta turidu sa'adat usbu' wahid. Kalau kamu nak bahagia selama seminggu, macam mana tu? Itu hendaklah kamu pergi melancong di tempat yang kamu ingini pergi ke sana. Pergi melancong seminggu tuan-tuan. Pergi melancong lebih pada seminggu dia tak jadi seronok lagi dah tuan-tuan. Dia jadi azab. Sebab melancong ni tuan-tuan penat. Dalam tempoh seminggu tu memang seronok. Tapi kalau melancong sampai 4 bulan tuan-tuan dia tak jadi melancong dah tuan-tuan. Dia pergi melencong dah. Dia tak rasa seronok lagi dah. Penatnya dengan letihnya tak cukup macam-macam. Sebab itu dia kata kalau nak bahagia selama seminggu, pergilah melancong. Wa in turidu sa'adah fi syahri wahid. Kalau kamu nak bahagia selama 1 bulan, apa dia tuan-tuan? Maka berkahwinlah. Berkahwinlah. Sebab itu tuan-tuan, orang berkahwin ni awal bulan dia panggil berbulan madu. Dia tak panggil bertahun madu tuan-tuan. Maknanya dalam tempoh sebulan tu semuanya manis. Tapi lepas tu mulalah tuan-tuan, tanggungjawab lah, macam-macam lah. Jadi ni kaedah kebahagiaan tadi. Jadi Al-Qurtubi kata ciri wanita salihah itu ialah apabila dilihat suaminya dia rasa seronok, gembira. Dan apabila diberi arahan, dia taat kepada suaminya. Maknanya suami kata, ni buat macam ni, I tak suka you buat ni. Dia taat tuan-tuan. Itu ciri wanita salihah. Yang ketiga, dan apabila ketiadaan suaminya, dia memelihara kehormatannya. Dia memelihara maruah suaminya pada dirinya dan juga pada hartanya. Inilah yang dikatakan wanita yang salihah. Dan ini merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yankizul mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu." Apa maksudnya tuan-tuan hadis ini? Nabi kata, hendakkah aku beritahukan tentang sebaik-baik harta kepada seorang lelaki. Nak tak Nabi kata, harta yang paling baik bagi lelaki. Bukan kereta besar, bukan tak. Tetapi harta yang paling baik kepada lelaki ialah wanita yang salihah.
Sebab itu tuan-tuan, lelaki ni tuan-tuan, siang malam dia cari harta bukan untuk orang lain. Bukan untuk dirinya tuan-tuan, tetapi untuk orang rumahnya, permaisuri di hati dia tadi. Orang tanya, tak penat ke lelaki ni keluar sebelum subuh, balik tengah malam tuan-tuan? Bukan dia tak penat, tetapi dia nak ni menunjukkan buktinya cinta kepada orang rumahnya tadi. Tak? Kalau ikut dia tuan-tuan, pakai baju koyak tak ada masalah tuan-tuan tak? Sebab itu isteri-isteri tuan-tuan dia selalu, Ustaz, pening betul suami saya, tak nak tukar baju tu. Baju tu dah berapa tahun dah. Bukan tak ada duit, dia tak nak beli. Bukan tak nak beli tuan-tuan, dia tak ada masa nak fikir dah tuan-tuan. Isteri lah yang baik, pergi beli bagi dia. Ni lelaki, duit dia cari tuan-tuan, semuanya dia bagi kepada orang rumahnya tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi kata, nak tak aku khabarkan kepada kamu harta lelaki yang paling baik, iaitu wanita yang salihah. Dan Nabi bagi tahu lagi, wanita yang salihah itu ciri-cirinya, apabila dia dilihat kepadanya, dia akan menggembirakan suaminya. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu, istrinya taat kepadanya. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, maknanya suaminya keluar daripada rumah, wanita itu menjaga maruah dirinya. Masya Allah. Benda ini tuan-tuan, inilah dipanggil ciri wanita yang salihah. Seterusnya tuan-tuan, banyak lagi hadis-hadis lain yang memuji wanita. Antaranya tuan-tuan, Nabi sendiri 5 minit lagi. Baik. Antara lain tuan-tuan, Nabi SAW selalu memuji Siti Khadijah. Saya tuan-tuan, bila dengar lagu Siti Khadijah, saya menangis tuan-tuan. Lagu nasyid dulu. Siti Khadijah mujahidan salihah. Cerita ni tuan-tuan, kalau kita pernah dengar kisah Siti Khadijah, bila kita dengar lagu nasyid tadi, pasti menangis tuan-tuan. Siti Khadijah lah wanita pertama yang berkahwin dengan Nabi SAW. Dialah tuan-tuan, ketika Nabi dihalau, diusir, Khadijah lah yang datang memeluknya. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, ketika Nabi dalam kesusahan bila menerima wahyu, apa Siti Khadijah buat tuan-tuan? Khadijah cuba memujuk suaminya. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Innaka latasil rahima wa tahmilu kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala tawaibul haq. Ketika Nabi tuan-tuan menggigil ketika menerima wahyu pertama tuan-tuan, datang menggigil tuan-tuan. Nabi risau, apa benda ni datang besar, datang pekat peluk Nabi ketika menerima wahyu daripada Jibril lah. Tuan-tuan, apa Siti Khadijah kata? Sama sekali Allah, demi Allah, tidak akan menghina kamu. Maknanya Allah tidak akan menghina kamu. Allah tidak akan menzalimi kamu, wahai suamiku. Sesungguhnya kamu adalah orang yang menghubung silaturahim. Kamu menanggung beban orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menyambut dan memuliakan tetamu, serta membantu orang yang berhak. Tuan-tuan, Siti Khadijah datang, wahai suamiku, Allah tidak akan menghina dan menzalimi kamu, wahai suami. Kamu orang baik, wahai suamiku. Masya Allah ni. Isteri yang salihah tuan-tuan, sentiasa mendampingi suaminya. Walaupun dalam kesusahan, walaupun apa sekalipun tuan. Sebab itu tuan-tuan, antara ciri keistimewaan Siti Khadijah, semasa Siti Khadijah bersama Nabi, Nabi tak pernah memadukan Siti Khadijah. Nak kata sayangnya Nabi, Siti Khadijah. Dan setelah lama wafatnya Siti Khadijah, Nabi masih lagi menyebut-nyebut tentang Siti Khadijah. Dan Aisyah pernah cemburu tuan-tuan dengan Siti Khadijah. Sedangkan Siti Khadijah dah lama wafat. Siti Aisyah kata, Nabi ni sikit-sikit Siti Khadijah. Nabi kata, wahai Aisyah, macam mana aku tak nak sebut dia, macam mana aku tak nak menyebut tentang kebaikannya besar. Ketika aku dihalau, dimusuhi, dialah yang menjaga aku, yang memberi semangat dan sebagainya. Tuan-tuan, semasa Siti Khadijah nak wafat, dah habis hartanya, jutawan ni, habis harta dilaburkan pada jalan Allah. Nak wafat tuan-tuan, Siti Khadijah tanya lagi, ya Rasulullah, kalaulah tulang belulang aku ni berguna untuk fisabilillah, jual lah, mana yang senang gunakan. Sampai macam tu sekali. Sebab itu tuan-tuan, wanita itu Masya Allah, dia ada sudut yang Masya Allah, Islam angkatnya Masya Allah. Sekiranya dia meletakkan tempat yang diredai oleh Allah. Tetapi sebaliknya tuan-tuan, wanita ini boleh menjadi fitnah paling besar apabila dia berjauhan daripada dipanggil
redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang kita baca tadi, lelaki tadi tergoda dengan wanita dan dia boleh buat, tapi kerana ditakutkan Allah tuan-tuan, masya-Allah, dia bebas daripada fitnah tadi. Lalu dia berdoa, ya Allah, bebaskanlah. Akhir sekali tuan-tuan, pintu gua tadi terbuka dengan sendiri. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita bahawa mustajab sungguh. Mustajab. Dan ingat tuan-tuan, banyak hadis, banyak ayat berkaitan dengan lelaki yang berjaya keluar daripada godaan wanita ini, kelebihannya luar biasa. Seperti mana dalam hadis lain Nabi kata, sab'atul ladzi yudhilluhumullahu fi dhillah yauma la dhilla illa dhilluh. Itu ada 7 golongan di hari kiamat yang mendapat naungan Allah. 7 golongan ini tuan-tuan. Di hari kiamat tuan-tuan, panas tak panas tuan-tuan, Allah tak tahu nak cakap apa. Tapi ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah. Yang mana Allah Nabi sebut tidak ada naungan pada masa itu kecuali 7 golongan ini saja. Antaranya rajulun da'atum ra'atun zata mansibi. Iaitu seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang ada rupa, yang ada harta, yang ada keturunan yang baik. Wa jamal faqala inni akhafullah. Lalu dia kata, aku takut kepada Allah tuan-tuan. Masya-Allah. Lelaki ini memang layaklah dia mendapat naungan Allah. Kenapa? Sebab dia tinggalkan benda ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ada seorang lelaki lagi yang belum berdoa. Sebab itu mereka masih lagi belum bebas daripada gua tadi. Jadi loceng pun berbunyi, saya berhenti dulu. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.